Assalamualaikum, bersama saya Fikri Ibrahim dan saya Najwa Akila dalam program Undang-Undang dan Hak Anda. Jawapannya di sini. Baik, minggu ini limitasi hak mempertahankan diri. Betul. Tajuk dia sangat menarik pada hari ini. Sangat menarik, dan sebenarnya segelintir masyarakat kita tidak berpuas hati dengan undang-undang negara kerana katanya hak mempertahankan diri di Malaysia ini seolah-olah tidak adil. Saya setuju. Saya adalah sebahagian daripada netizen tu. Ya, warganet. Warganet. Kenapa awak tak berpuas hati? Saya tak boleh berpuas hatilah sebab kalau benda katakanlah jenayah berlaku kepada saya nak mempertahankan diri saya, tetapi benda tu ada hadnya. Jadi untuk nak tahu hadnya lebih lanjut, kita ada panel kita pada hari ini untuk mengupas dan menjelaskan isu ini dengan lebih lanjut. Yang dinanti-nantikan. Ya, betul. Iaitu yang pertama kita ada ACP Muhammad Zainal bin Abdullah, penolong pengarah D5 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, ditemani oleh Tuan Kamal Afandi Hashim, iaitu penganalisis jenayah. Apa khabar tuan-tuan semua? Sihat? Terima kasih kerana sudi hadir dan menerima jemputan kami. Ya. Tuan macam marah aja tuan. Apa dia? Tuan tak marah ke? Tak marah. Tadi saya cerita tadi saya nak jadi hak. Faham. Okey, sebenarnya bila kita bercakap tentang limitasi hak mempertahankan diri, sebenarnya kalau saya menjadi mangsa dalam sesuatu situasi itu, apa hak saya untuk mempertahankan diri saya? Tuan Zainal. Kita yang pertama kita kena tahu hak kita dulu. Bila kita tahu hak kita, barulah kita nak kena tahu apa limitasi dia. Betul. So di dalam undang-undang di negara kita ini, Akta Kanun Keseksaan, iaitu Akta 574 tu telah menjelaskan secara terperinci. Tapi kalau kita baca, mungkin kalau orang awam mungkin tak berapa faham. Pada hari ini saya nak jelaskan dengan bahasa yang mudah. Hak itu ada pada diri kita sendiri, yang pertama, pada diri orang lain, pada harta kita sendiri, yang keempat saya tahu, dan kepada harta orang lain. Maknanya boleh kita mempunyai hak untuk mempertahankan diri kita, tubuh kita dan juga harta benda kita dan orang. Empat perkara ni. Tapi bila kita bercakap tentang limitasi hak, selalunya apa isu yang sering berkait dengan masalah ni? Selalu isu dia orang kata dia tak ada hak. Atau orang petikai kan, dia kata apa salah saya tak boleh pertahankan diri saya apa semua yang kat luar sana kan. Jadi dia kata, mana boleh kan. Lepas tu apa pula berlebih. Okey tu dah dia masuk pecah rumah saya, takkan saya tak boleh. Ini selalu macam ni. Pasal apa berlaku? Kekeliruan kan. Kekeliruan. Dia tak tahu satu jenis yang aku ada ke hak ni. Yang kedua yang seorang lagi yang jenis sapu je bersih. Apa ada tak ada tu belakang cerita. Ini yang selalu membawa kepada pertempuran di medan BBNU netizen. Yang mana akhirnya siapa yang dipersalahkan? Yang kena salah memang polis lah. Polis lah. Saya faham kadang-kadang. Lagi satu Fikri fakta. Apa yang kita kadang-kadang dengar, baca tu tak semestinya fakta. Itu yang gaduh selalu kan. Betul. Pasti penat jadi situasinya daripada pihak kuasa dia nak terangkan balik yang ni bukan macam ni lah, ni macam ni lah. Adakah ini salah masyarakat yang tidak endah tentang undang-undang ataupun salah pihak berkuasa yang tidak betul-betul menerangkan kepada masyarakat? Tuan Zainal. Dia sebenarnya macam ni. Zaman teknologi yang serba canggih sekarang ni, kita sebenarnya terdedah. Kita boleh baca sendiri, boleh Google, boleh beli buku dan sebagainya. Dan bahasa-bahasa yang mudah pun banyak disediakan oleh peguam-peguam. Setuju? Dengan bahasa yang mudah supaya kita faham apa sebenarnya hak yang ada pada diri kita sebagai seorang rakyat Malaysia ni. Betul. Jadi tuan setuju ini bukan tanggungjawab pihak kuasa untuk terangkan. Betul. Ya, kita sendiri kita kena mencari, berusaha. Kerana dalam istilah undang-undang ni ada mengatakan bahawa kita tak tahu undang-undang tu bukan benda yang alasan kita boleh jadikan alasan. Saya setuju dengan Tuan Zainal cakap tadi. Sekarang saya nak tanya pada Tuan Zainal lah. Tuan Zainal. Tuan Kamal. Tuan Kamal. Ya. Bila dua lelaki kacau selalu dua-dua kacau. Saya nak tanya kepada Tuan Kamal lah. Kamal sebagai penganalisis jenayah, apakah contoh kes-kes di luar sana yang sering berlaku perkara sebegini?
Dalam kes rompak, pecah rumah misalnya, dalam kes cabul, dalam kes rogol, curi helmet kadang-kadang kan, curi ayam, semua sekali lah. Orang tu curi ayam satu, tapi separuh nyawa dikejarkan misalnya. Juga dalam kes-kes tertentu yang dia kata, boleh je sampai mati. Sedangkan dia tak tahu di mana had tadi terletak. Okey, tapi misal kata benda tu jadi tanpa sengaja. Kenapa kadang-kadang kita tengok kes sampai membawa ke hukuman mati kepada si mangsa? Inilah kalau tak sengaja. Dia ada beberapa perkara tau. Mulut kita boleh cakap tak sengaja, tetapi dari segi sains dan forensik, dia akan membuktikan sebab mayat bercakap. Kesan tempat crime scene ni bercakap. Dia tak adalah bercakap tanah tu, dia yang bunuh, tak. Tapi kesan-kesan yang ditinggalkan itu memberi petanda, memberi isyarat apa yang telah berlaku di situ. Kita ambil contoh yang kes curi pisang tu lah, yang di Terengganu kan. Kita lihat bagaimana pencuri itu telah mati dibunuh. Nak curi pisang saja. Betul. So pisang yang dicuri tu berapa je harganya? Bolehkah sampai kita mengambil nyawa orang lain? Betul. Okey, misal katalah saya terbabit dalam kejadian tersebut, apa akta yang saya patut fikirkan sebagai seorang mangsa sebelum saya bertindak sesuatu? Okey, di dalam akta tadi, kanun keseksaan yang berkuasa di Malaysia ni, kita ada satu section yang memperuntukkan bahawa terdapatnya kecualian khas, maknanya dalihan-dalihan yang boleh kita gunakan sebagai pembelaan pada kita untuk meringankan hukuman. Dan kalau perlu juga semasa perbicaraan tu, peguam-peguam kita yang ada hebat-hebat ni, mereka boleh saja menggunakan section-section ini, pembelaan-pembelaan ini untuk melepaskan diri daripada kita disabitkan kepada kesalahan. Tapi bergantung pada kes yang berlaku lah. Itu apa yang dibawa ke mahkamah. Maknanya memang ada. Boleh diringankan hukuman ataupun mungkin boleh dibebaskan terus oleh mahkamah. Berdasarkan pertimbangan dan bukti lah. Saya nak bertanya juga lepas ni, mungkin dari segi mempertahankan diri punya apa orang panggil teknik dan alat. Tapi sebelum tu, Aqila sebenarnya ada sediakan satu video. Video apa tu, Aqila? Video rakaman dari luar studio yang kita tanyakan daripada orang awam untuk memperjelaskan lagi isu ini. Mari kita saksikan. Saksikan. Aku mana ada duit dah. Apa jangan sabar. Apa jangan. Bagi pendapat saya, bila kita diserang, kita boleh mempertahankan diri. Contohnya macam saya cacat penglihatan, so kami tak boleh lari. So kami ada hak untuk mempertahankan diri kami dengan bertindak untuk menyekat orang tu ataupun menahan dia daripada membuat tindakan yang lebih teruklah. Kalau emergency, tak ada choice, dia paksa kena lawan balik, lepas tu kena pergi lodge report dengan balai polis, kasih tangkap dia. So bagi orang yang boleh berupaya untuk lari, kalau boleh cubalah lari ke tempat yang lebih selamat, macam ke pondok polis ke, balai polis ke, atau tempat yang ramai orang awam. Jalan jugalah, jangan ikut sama dia lah. Pasal tak tahu dia apa, orang gila ke apa ke, kita belum tahu lagi. Contoh kalau macam dia bersenjata kan, dan tangan dia kuat ke, kita kalau boleh cederakan, let's say macam paksa patahkan ke tangan dia kan, patahkan kaki dia daripada bertindak lain, saya rasa itu relevan lah. Kalau orang ceroboh rumah saya, mestilah saya mempertahankan diri saya, adik keluarga saya, family saya, harta benda saya. Itulah hak saya. Habis takkan kita nak tengok dia yang dia datang masuk macam tu. Saya kena bertahankan kan keluarga saya. Semua yang ada dalam rumah tu tempat yang sama untuk saya duduk. Takkan dia datang saja semua saya tak boleh bertahankan. Itulah salah. Sekarang masalahnya apa yang saya perlu buat? Limitasi hak mempertahankan diri. Saya pasti penonton di rumah tertanya-tanya, adakah hak mempertahankan diri ini mutlak? Apakah limitasi hak mempertahankan diri? Jikalau anda diserang ataupun dicederakan, bagaimanakah anda nak mempertahankan diri anda?
kebanyakannya kes di luar sana yang terjadi, mereka cuba untuk mempertahankan diri mereka, tetapi akhirnya mereka yang ditahan dan juga dijatuhkan hukuman. Jadi di manakah keadilannya dan apakah hak mereka? Ada yang menganggap pihak yang bertanggungjawab yang memperkasakan undang-undang Malaysia seolah tidak adil. Diumpamakan sebagai kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Dan saya percaya kebanyakan rakyat Malaysia tidak sedar akan kepentingan untuk mengetahui hak mempertahankan diri. Jadi untuk saya teruskan lagi, Akila, sila tanyakan soalan apa yang berkaitan tajuk kita minggu ini. Terima kasih Fikri. Berdasarkan video yang lakon semula yang tadi kita saksikan sebentar tadi, apa pendapat tuan? Apa yang perlu dilakukan oleh si mangsa dalam keadaan begitu? Bagaimana dia nak mempertahankan dirinya? Okey, kalau kita lihat tadi, bukan sahaja mangsa tersebut mempunyai hak untuk mempertahankan diri, tetapi suami dia juga mempunyai hak untuk mempertahankan isterinya. So dalam keadaan tersebut, kita tidak boleh terlalu berlebih-lebihan dalam kita nak mempertahankan diri. Bukan sampai kita nak pukul, sampai boleh menyebabkan kematian. Ini terlalu emosi. Tapi misalkan dia tak sengaja. Betul. Kalau tak sengaja, itulah saya kata undang-undang yang ada di Malaysia ni sama juga dengan undang-undang yang ada di negara-negara lain. Di India, di UK, kita ikut undang-undang yang sama. Tinggal lagi kita, rakyat Malaysia ni, kita tak tahu hak kita. Sejauh mana kita mempunyai hak untuk mempertahankan diri, sejauh mana bila masa hak itu telah habis, terputus dan sebagainya. Saya nak tanya Tuan Kamal. Kalau saya bawa pisau ni dalam kereta saya dengan alasan saya nak cakap ni untuk saya mempertahankan diri saya, adakah salah? Dia tengok keadaan justifikasi itu perlu ada. Okey. Kalau orang tu misalnya tuan dia bekerja sebagai penyembelih ayam, diketahui kan jalan pun daripada tu bawa ayam betul ini. Logik dia ada pisau sembelih. Kalau yang pakai macam ini taklah handsome sangat, taklah kemas. Pakai macam ini contoh bawa pisau ni satu yang mencurigakan. Pada masa itu batas undang-undang melihatnya berlainan. Ini yang kita kena faham. Kalau dia bawa tombak misalnya, bawa senjata salah katakan, bawa tekpi ke apa sebab memang yang senjata-senjata salah dan berbahaya ni, maka sudah tentu dia akan ditahan untuk disiasat atau diproses. Itu dibawa kesalahan lain pula. Kesalahan lain. Salah memiliki senjata berbahaya. Saya faham semua benda boleh menjadikan senjata. Betul. Tapi sejauh mana kalau saya bawa ni, saya cakap tuan saya nak tahankan diri je sebab tu saya letak dalam kereta. Adakah pihak berkuasa akan rampas? Tidak boleh kita mempunyai niat sedemikian. Kita membawa senjata untuk mempertahankan diri. Melainkan contoh misalnya kata kita mempunyai lesen untuk memiliki pistol. Senjata kan? Gun. Bolehlah kita memang tujuannya untuk mempertahankan diri. Tetapi bukan dengan sembrono kita mengeluarkan senjata tersebut. Kalau saya kata dia ada niat dah. Ada niat. Sebab ada persiapan, persediaan. Saya pegang je, saya pegang. Saya tak buat apa, saya pegang. Mak tangan terus naik atas dah kan. Baik. Kita ada soalan lagi nak tanya. Ya, daripada siapa tu Gilang? Ya, daripada warganet, penonton kita dari rumah. Jadi soalan kita yang pertama apa dia Fikri? Mari sama-sama kita saksikan video itu. Saya nak tanya, salahkah kalau saya nak mempertahankan diri saya dan apakah jenis tindakan yang saya boleh lakukan untuk mempertahankan diri saya? Dia tanya tadi, adakah salah sekiranya saya nak mempertahankan diri saya dan apakah jenis tindakan yang boleh saya ambil untuk mempertahankan diri? Adakah kalau saya dekat rumah tiba-tiba pompak tu masuk cakap, tepi bam saya bagi. Boleh tak? Kalau saya tadi, adakah salah saya mempertahankan diri? Salahnya bila tak ada ancaman. Saja-saja pergi. Tapi kalau tiba-tiba dia datang kan, dia datang rogol kan. Dia cakap macam tu. Masalah lah yang tu. Kalau dia cakap rogol tu jarang berlaku kan. Memang tak ada. Tapi kalau ada macam itu, kita tak payahlah tanya ni datang niat apa ni? Nak rogol ke? Nak pecah rumah? Tak payah. Tetapi sekadar kalau sudah menimbulkan ketakutan munasabah, ketakutan tu bermula, dah wujud ketakutan terhadap nyawa kita. Di situlah ada hak. Di sinilah hak tadi bermula. Tetapi masih tertakluk pada beberapa had. Akila, soalan kedua. Sangat ringkas dan padat. Soalan yang kedua, terdapat banyak kelas-kelas yang mengajar seni mempertahankan diri sekarang ni. Bolehkah sekiranya kita menggunakan ilmu tersebut untuk mempertahankan diri dan keluarga sekiranya berada di dalam situasi berbahaya? Mungkin Tuan boleh macam saya katakan tadi, memang tak ada masalah. Kita nak mempertahankan diri kita. Tapi yang penting mestilah ada ancaman, ada serangan. Tapi kalau tak ada serangan, tiba-tiba kita mentang-mentanglah pandai taekwondo silat, kita nak
berlawan pula dengan pula orang. Itulah tak betul. Boleh. Ya. Jadi adakah maksud saya ni betul? Okey, misal kata orang tu datang rumah kita. Saya dah takut dah ni. Saya tak ragu. Dia masuk rumah, dia nampak kita dia ambil barang. Betul. Dia nak lari rumah. So kita tak boleh mencederakan dia kan? Kita tak boleh, tapi kita ada hak untuk menahan dia untuk tujuan menangkap. Okey, kalau menahan dia masih bergelut untuk berlari. Bergelut itu maknanya kita masih lagi ada hak untuk kita menghalang dia untuk melarikan diri. Okey, tapi tak adalah sampai pasal tahap kita nak menyelamatkan harta kita yang telah dicuri tadi. Ya, yang empat tadi. Yang empat tadi tu. Itu sebenarnya yang kita kena faham. Okey, jelas, sangat-sangat jelas hari ini supaya masyarakat pun saya percaya jelas. Selama ni saya ingat macam kalau orang masuk rumah, dia masuk dia ambil barang, bagi sebiji. Okey, baiklah, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, apakah yang boleh dilakukan bagi individu yang tidak mempunyai ilmu dalam mempertahankan diri? Saya jawab. Silakan. Kepada yang bertanya kat luar sana, ini jawapan dia. Yang bertanya kat luar sana. Sama ada anda ada ilmu mempertahankan diri ataupun tidak ada ilmu mempertahankan diri, langkah pertama adalah sama, iaitu lari. Ini selalu saya kata, lari. Jangan ada konfrontasi dengan penjenayah sebab boleh escape. Kalau boleh. Kalau tak boleh, baru kita cari langkah-langkah. Macam mana kita nak suraikan masalah ni kan? Kita nak pecahkan dia kepada kita nak selamat ke, harta dia ambil ke ataupun ini. Pada masa itu. Dan sebab itu mental simulation yang penting. Kalau mental koyak, betul, saya setuju. habis. Saya sangat setuju. Maksudnya kita kena kawal mental kita. Bila tiba-tiba jadi situasi macam tu, kita tak boleh panik, Sebab tu dalam undang-undang pun saya kata command law kata kalau boleh berundur, kita kena berundur. Kalau kita boleh retreat, kita kena. Tapi kalau tuan, kalau benda tu terjadi kepada saya, contohnya lah, saya ni seorang wanita di dalam rumah. Sabar. Mana penjenayah? Mana? Saya di dalam rumah saya dan kemudian ada seorang yang menceroboh rumah saya untuk tujuan memperkosa lah ataupun mencabul. Jadi macam mana, apa langkah yang patut saya ambil? Nak capai telefon, macam rasa macam dah takut terlambat kan? Kita pun tak tahu apa yang kita fikir time tu. Satu, kita avoid the risk. Pattern kita, apa yang kita buat hari-hari itu yang ulang selalu balik pukul apa, ini kita kena elak urusan risiko. Yang kedua, kita berbahagi risiko tersebut. Macam mana kita berbahagi? Itu pasang selak, pasang kunci, pasang CCTV, bersekongkol dengan risiko tersebut. Tetapi kalau misalnya lapisan-lapisan pelindungan ini pecah, tadi kita perlu berfikir kalau orang masuk macam ni, apa kita nak buat? That's why dipermudahkan. Polis dia punya dia lancarkan itu VSP, Volunteer Smartphone Patrol. Ini boleh membantu sebab dalam panik nak telefon kat mana? Betul. Alamat pun tak tahu. Klik button. Ini klik saja, insya-Allah. Kan? Itu mungkin tuan boleh ulang sekali lagi untuk penonton di rumah. Betul. PSP tadi. Bagi anda yang nak mudahkan lagi supaya mengelak panik apa semua ni, muat turun aplikasi daripada Polis Diraja Malaysia, iaitu VSP, Volunteer Smartphone Patrol. Masukkan butir sana. Kalau misal berlaku kecemasan ni, tekan saja. Aktifkan saja. Semua di ujung jari. Ujung jari. Jadi itu telefon macam kita letak ataupun spray nyamuk kan. Masih sebelum kita tidur, praktis dulu kan. Okey, 1 2. Kenapa tau? Otak kita ni adalah satu mesin. Tapi kalau tidak beri program, dia tak tahu apa nak buat. Sebab itu kalau Fikri, contoh dia pergi tempat kediaman tu, penutup tu tak ada penutup untuk mandi, tempat mandi ni. Dia paling risau kalau sabun jatuh. Bila sabun jatuh, apa dia buat? Pasal dia tak tahu. Panik. Tapi kalau sebelum ni, selepas ni Fikri buat ni, nampak lubang tu, suara kaki tutup, bila sabun jatuh, kaki akan pergi tutup. This is apa pentingnya tadi, latihan. Baiklah, penerangan sangat jelas saya sangat tak jelas. tahu. Mungkin sedikit pesanan akhir kepada masyarakat di luar sana tentang limitasi hak pertahankan diri. Saya mulakan dengan Tuan Zainal terlebih dahulu. Ini perkara yang sangat penting. Ramai yang berada di luar sana, mereka tak faham. Sambil lewa. Bila polis tangkap suspek dan tangkap juga mangsa ni, orang di luar sana bising, kenapalah mangsa ni ditahan sekali. Tetapi mereka tak faham. Undang-undang telah menyatakan secara jelas hak kita setakat mana saja. Limitasi hak itu ada batasnya. Selagi masih ada ancaman, selagi itulah ada hak kita untuk mempertahankan diri. Macam saya kata tadi, bukan sahaja untuk mempertahankan diri kita sendiri, tetapi diri orang lain, suami kita ke, isteri kita ke, anak kita ke, kita boleh pertahankan. Begitu juga harta kita dan harta orang lain. Misal kata kita nampak orang lain ni diragut, boleh kita mempertahankan. Tetapi
Limitasinya tu. Kena ada. Jangan sehingga dia dah lari, kita ada pistol, kita pergi tembak dia daripada belakang. Kejar dia pula. Kejar, tak menzalimi. betul. Ini dah salah di sisi undang-undang. Rajin-rajinlah bertanya, membaca banyak aplikasi-aplikasi yang boleh kita gunakan yang boleh menjadikan kita ni celik undang-undang. Sangat-sangat itu setuju. daripada Tuan Zainal. Sekarang kita nak tanya kepada Tuan Kamal. Tuan Kamal. Sekarang kita nyata kita semua ada hak. Hak tu dah ada, the rights tu dah ada. Tetapi dia datang dengan limitasinya yang sendiri. Juga kalaupun ada kesalahan jenayah mana boleh dilanjutkan hak tadi walaupun penyerang tadi mati atau penjenayah tadi bakal penjenayah tadi mati, janganlah kalau dapat tangkap ancaman dah tamat, dia kata boleh bagi mati, jom bagi mati. Ini sendiri naya nanti. Jadi faham betul-betul apa yang diperkatakan ini, diperbualkan dan cari gali lagi ilmu tu supaya kita menjadi lebih cekap dalam mengurus pengetahuan kita. Sebab tuan cakap carilah ilmu sampai ke China. Nampak penjara kata saya untuk ini. Itu hadis tu. Hadis salah, maafkan saya. Salah lah. Carilah ilmu itu seluas lautan. Itu maksud saya. Sorry. Banyak study agama. Kenapa kejap-kejap mata pula tu? Baik, itu sahaja daripada kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Kamal dan Tuan Zainal. Mudah-mudahan ada masa datang lagi. Semoga ilmu yang dikongsikan bermanfaat kepada anda dan kepada kami juga. Terima kasih. Saya Fikri Ibrahim mengundurkan diri. Dan saya Najwa Akila, jumpa lagi. Assalamualaikum.